Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Januari 2024 bersama saya, Kemilia Nur Azlan. SPRM telah memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut beberapa sumber, satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri semalam untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan. Ini bagi memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Bernama pula melaporkan pegawai SPRM juga ke Kementerian Kewangan bagi mendapatkan bahan bukti semalam. Seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak berkaitan kegiatan promosi konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail pada Ogos 2021. Pasukan penyiasat masih dalam proses mengenal pasti jumlah sebenar yang terlibat, namun sumber mendakwa kontrak tersebut dipercayai bernilai lebih 300 juta ringgit. Malaysia kini telah menghubungi Ismail Sabri untuk mendapatkan respons berkenaan perkara ini. Selain ahli Parlimen Bera itu, beberapa bekas pegawainya turut disiasat termasuk seorang pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di Pejabat Perdana Menteri pada masa itu. SPRM dijangka memanggil Ismail dan beberapa bekas pegawainya tidak lama lagi. Siasatan dibuat di bawah Akta SPRM 2009. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud. Demikian kata orang kuat Dr. Mahathir, Khairuddin Abu Hassan kepada Malaysia Kini. Pengerusi mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu itu berkata, pihaknya tidak tahu menahu mengenai langkah Dubai yang didakwanya dicipta oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Khairuddin juga mendakwa langkah Dubai hanyalah cerita dongeng yang direka untuk memulihkan kekuatan kedudukan Presiden UMNO itu semata-mata. Khairuddin diminta mengulas mengenai dakwaan pihak tertentu yang mengaitkan Dr. Mahathir dengan gerakan menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semalam Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan yang dikelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Bagaimanapun Anwar memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan langkah Dubai itu untuk menggulingkan kerajaannya baru-baru ini. Mengulas lanjut, Khairuddin berkata, buat masa ini Dr. Mahathir tidak terbabit dengan politik kepartian, sebaliknya memberi fokus kepada usaha menyatukan orang Melayu. Berita seterusnya, Kerajaan Perpaduan didesak merombak secara menyeluruh dan menjenamakan semula Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi juga menggesa JCOM dipimpin oleh individu yang lebih kompeten. Beliau yang juga bekas Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa berkata demikian dalam satu kenyataan di Facebook bagi mengulas naratif langkah Dubai yang dimainkan JCOM. Minggu lalu, Timbalan Ketua Pengarah JCOM Ismail Yusof mendakwa wujud langkah Dubai ketika percutian pemimpin Perikatan Nasional PN di Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim itu turut membabitkan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun menggunakan dana asing. Pertemuan itu didakwa bertujuan membahagikan tugas kepada ejen untuk mengenal pasti ahli parlimen yang boleh menukar sokongan kepada pembangkang bagi membentuk kerajaan baharu. Mengulas lanjut, Puat berkata, imej JCOM makin merudum setelah isu bekas Ketua Pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof dan penolong pegawainya Abdul Wahab Abdul Kadir Celani. Susulan itu, Puat mempersoal keperluan Timbalan Ketua Pengarah JCOM itu memainkan isu langkah Dubai tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil hari ini bersetuju dengan cadangan supaya JCOM yang di bawah kementeriannya dirombak. Walau bagaimanapun, Fahmi berkata masih terlalu awal untuk membuat pengumuman berhubung perkara berkenaan. Sebelum isu ini berbangkit pun, memang saya ada hasrat untuk meneliti semula fungsi JCOM
Ya, dan oleh kerana tempoh masih terlalu awal untuk saya buat apa-apa pengumuman, tapi memang kita lihat perlu ada penyesuaian beberapa fungsi tugas yang selaras dengan hasrat kerajaan Madani untuk dilaksana oleh agensi termasuk oleh JCOM. Kita ke perkembangan berikutnya. Seorang pemimpin kanan PN Negeri Sembilan di Lahore menyatakan rasa kecewa dengan pengurusan parti di negeri itu. Ia khususnya selepas pilihan raya negeri PRN berakhir pada tahun lalu. Selain tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, PAS Negeri Sembilan juga mendakwa pengerusi PN negeri itu, Ahmad Faizal Azumu, tidak mengambil tahu lagi akan hal-hal parti. Dalam nada yang keberatan, Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan Rafi'i Mustafa dilaporkan berkata dia terpaksa mendedahkan mengenai keadaan PN kerana pelbagai masalah yang dihadapi mereka. Ahmad Faizal merupakan orang nombor 2 dalam bersatu selepas presidennya Muhyiddin Yassin. Dia dilantik menjadi pengerusi PN di Negeri Sembilan bagi menggantikan Aidin Shazli Said yang digugurkan pada 2 Jun 2023. Mengulas lanjut, Rafi'i berkata, pengabaian berkenaan tidak sepatutnya berlaku terutama apabila PN memiliki 5 adun dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dia yang juga timbalan pengerusi PN Negeri Sembilan menambah, untuk membolehkan setiap adun berkhidmat kepada rakyat, parti itu perlu berada dalam keadaan stabil. Justeru Rafi'i berharap isu tersebut dapat diselesaikan segera. Kerajaan digesa menangguhkan proses pendaftaran sistem pangkalan data utama padu sehingga beberapa kecacatan diperbetulkan. Bekas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming berkata, beliau mengesan dan menerima maklum balas daripada orang ramai berhubung kelemahan sistem padu. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata, pengguna yang sudah mendaftar tetapi belum melengkapkan pengesahan eKYC, iaitu kenali pelanggan anda menerusi platform digital, patut diminta mendaftar semula selepas isu keselamatan selesai. Semalam bekas ahli parlimen DAP itu mendakwa, rakyat yang tidak mendaftar dengan padu boleh melihat akaun padu orang lain menggunakan kad pengenalan dan poskod mereka. Ini kerana katanya pendaftaran akaun padu dilakukan sebelum kelulusan eKYC yang didakwanya mengambil masa 3 hari. Bagaimanapun, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dilaporkan berkata proses kelulusan eKYC semasa pendaftaran padu hanya memerlukan masa kurang 5 minit bukannya 3 hari. Justeru kata Ong Kian Ming, kerajaan wajar menangguhkan pendaftaran padu selain mengambil masa untuk membuat pengujian sistem sebelum ia dilancarkan semula. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, padu tidak akan ditangguhkan biarpun timbul beberapa isu teknikal selepas ia dilancarkan secara rasmi semalam. Katanya jemaah menteri yang bermesyuarat pada hari ini memutuskan untuk meneruskan padu selepas beberapa isu berbangkit selesai ditangani. Jemaah menteri tidak memutuskan sedemikian kerana pada waktu ini kita dapati sistem tersebut berjalan dengan lancar. Isu-isu yang dibangkitkan telah berjaya diselesaikan dalam jangka masa yang sangat singkat dan pemantauan tentang aspek keselamatan terus dilakukan. Jadi tidak timbul isu untuk menangguhkan. Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Khas Sabah kecoh seketika membabitkan Ketua Menteri Sabah Haji Noor dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Ini selepas Justin mendakwa Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai kerajaan yes man kerana tidak membantah kenaikan tarif elektrik oleh Suruhanjaya Tenaga. Saya amat geram dan kecewa terhadap kerajaan GRS mengapakah selalunya menggunakan alasan seperti itulah keputusan federal. Kerajaan tidak boleh buat apa-apa untuk menjustifikasikan dasar yang sudah tentu akan membebankan rakyat Sabah tanpa berunding betul-betul dengan pihak berkenaan. Bagi mencerminkan kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin dan lantang bersuara untuk memihak rakyat Sabah. Sebaliknya, kerajaan GRS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Sulaiman sering gagal untuk berjuang hak-hak orang Sabah
dan seolah-olah sudah menjadi yes man kepada kerajaan persekutuan. Susulan kenyataannya itu, Adun Kemabung Rubin Balang mencelah dan menyatakan bahawa ucapan bahas Justin telah melencong daripada topik perbahasan iaitu mengenai rang undang-undang RUU Bekalan Elektrik 2024. Keadaan sedikit tegang apabila Haji G akhirnya mencelah bahawa Adun Sri Tanjung lebih kepada berpolitik dalam perbahasannya. Ini Adun daripada Sri Tanjung ini hanya pandai cakap ni. Tembirang saja. Jangan cakap tidak tentu di sini. Jangan cakap politik di sini. Saya tidak berpolitik. Jangan tuduh macam-macam. Yang Berhormat Sulaiman, Kau punya petungan itu apa? adakah kamu membantah semasa membantah apa? melaksanakan ini? Itu saja sebab kerana kerajaan dia gagal. Bukan, adakah Yang Berhormat apa betul-betul membantah? punya wakil rakyat ini? Ini membebaskan Cakap rakyat Sabah. politik yang tidak tentu, menghasut macam-macam. Saya tidak menghasut, ini fakta. Sri Tanjung, Yang do you come up with this yourself atau kau baca teks saja dari orang? Bagaimanapun kekecohan yang berlangsung selama lebih 3 minit itu akhirnya berjaya dikawal apabila timbalan Speaker Dun Sabah Alhambra Tun Johar meminta semua Adun bertenang dan duduk. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.